Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haris Imani bin Rahim. Nama saya Muhammad Nur Hazib bin Rizam. Kami daripada 1 PPI SMP RBT 3. Hari ini kami berdua akan membincangkan tentang kemunculan negara China dan India sebagai kuasa baru ekonomi. Okey, sebelum itu, ini merupakan kedudukan negara China. Dan ini pula merupakan kedudukan negara India, seperti yang anda tahu. Okey, sebelum itu sebelum saya membincangkan tentang bagaimana negara China dan India ini menguasai ekonomi dunia, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang negara China. Okey, negara China ini lebih dikenali dengan nama Republik China, iaitu RRC. Negara China ini mempunyai penduduk seramai 1,300 juta penduduk yang merupakan penduduk yang paling ramai di dunia, kira-kira 1/5 dunia. Negara China ini juga mempunyai keluasan tanah kira-kira 9.6 juta kilometer. Negara China ini juga negara ketiga atau keempat terluas di dunia dari segi keluasan keseluruhan dan merupakan kedua terbesar dunia dari segi keluasan tanah. Latar belakang India pula, nama rasminya Republik India, terletak di Asia Selatan, negara kedua terpadat di dunia dengan penduduknya seramai 1,000 juta lebih penduduk dan lebih 100 bahasa berlainan. Sebuah negara yang bercorakkan demokrasi. Nama India ini dapat daripada bahasa Sindu yang nama tempatan sungai Indus. Seterusnya, faktor-faktor. Okey, ini merupakan 4 faktor bagaimana China menguasai ekonomi baru. Yang pertama, arah kebijakan masa kepimpinan Deng Xiaoping. Yang kedua, potensi ekonomi. Dan ketiga, potensi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, potensi industri. Arah kebijakan masa kepimpinan Deng Xiaoping. Deng Xiaoping memasukkan elemen-elemen pemodenan dalam perlembagaan sejak 1978 lagi, iaitu Perlembagaan 4. Perlembagaan 4 ini merupakan upaya para pemimpin China pasca Mao antara lain untuk mengatasi keterbatasan dalam negeri, yakni pemodenan pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tentera. Perkembangan ekonomi menjadi tunjang utama yang membuatkan negara China ini sentiasa ingat akan kepincangan ekonominya mereka suatu ketika dahulu. Pada asalnya, pembaruan ekonomi China ini berasaskan reformasi sistem ekonomi yang meningkatkan keberkesanan pengeluaran sumber-sumber daya, sementara strategi pertumbuhan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dari segi ekspor komoditi pembuatan. Kemudian Deng Xiaoping mengubah hubungan pengeluarannya itu. Kebijakan Deng Xiaoping ini mengutamakan strategi dan taktik yang fleksibel untuk melakukan pemodenan. Potensi ekonomi ini mempunyai 4 aspek, iaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal investasi dan pasar. Untuk sumber daya alam, China ini mempunyai luas wilayah yang sangat besar. Oleh itu, berbagai keadaan geologi China yang menguntungkan terjadinya proses mineralisasi yang telah mencipta cadangan
mineral berbagai jenis dengan deposit yang sangat besar, khususnya tenaga kerja. China ini mempunyai rakyat yang sangat ramai dan mempengaruhi tenaga kerja yang sangat banyak. Jika suatu negara tersebut mempunyai rakyat yang sangat ramai, sudah semestinya tenaga kerjanya juga sangat ramai. Seterusnya, modal investasi. China memiliki peran besar dalam dinamik perekonomian global yang menyebabkan China dipanggil World Factory. Seterusnya, pasar. China sejak dulu hebat dalam kuatan pasar. Tidak heranlah China ini memang kuat dari segi pemasarannya. China tidak putus asa untuk memperbaharui institusi pasarannya seperti memperbaiki sistem perbankan dan sistem hukum. Potensi ilmu pengetahuan dan teknologi. China sedar akan kekurangan dan ketinggalan dengan tenaga profesional. Pada tahun 1988 hingga 1998 dalam bidang pendidikan, jumlah guru pada waktu sekitar 400,000, tetapi meningkat menjadi 1.17 juta pada tahun 2007. Di situ kita lihat China ini sangat berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Mahasiswa pasarjana meningkat dari 72.505 menjadi 418.62 atau 25% per tahun yang pergi ke luar negeri untuk belajar. Kebijakan sektor pendidikan di mana China menerapkan wajib belajar dan melarang adanya pekerja di usia sekolah lagi. Oleh itu, China mengembang pembelajarannya berasaskan kemahiran untuk memberi kepada keterampilan kepada masyarakat. Potensi industri. Pada akhir tahun 2006, China diperkenalkan mengekspor barang bernilai lebih dari 800 juta USD yang jumlahnya meningkat 3 lipat kali ganda dibandingkan pada tahun 2002, walhal mencapai 1 trilion pada tahun 2008. Kuota tekstil internasional diberhentikan pada tahun 2005 dan ambil alih separuh dari seluruh pakaian yang diimport oleh Amerika Syarikat. China juga sebahagian besar dalam penghasilan mainan, kasut, jam tangan dan alat perkakas dunia. China juga tidak lepas telah mampu melakukan pengeluaran terhadap barang-barang yang mahal dan berteknologi tinggi lainnya dahulu hanya mampu dikeluarkan oleh Amerika Syarikat dan negara-negara di kawasan Eropah yang lain. Bermulanya ekonomi baru dunia di India kerana India mendapat bantuan daripada blok-blok ASEAN, kaya dengan sumber asli dan hasil bumi, mempunyai tenaga pekerja yang banyak dan giat menjalankan aktiviti import dan ekspor. Okey, seterusnya. Okey. India yang pertama mendapat bantuan dari blok ASEAN. Kerajaan yang diterajui Narendra Modi yang masih membawa dasar pandang timur, tetapi pada sidang kemuncak ASEAN ke-12, beliau membuktikan India telah menekankan dasar itu kepada dasar tindak timur. Iaitu dasar tindak timur ni masih menggunakan dasar pandang timur dengan hanya menguatkuasakan dasar pandang timur kepada dasar tindak timur yang lebih serius dengan strategi yang lebih baik. Seterusnya, Narendra Modi seorang yang pragmatik dan telah membuktikan pada 10 negara di blok ASEAN yang beliau mampu mengubah India kepada serius strategic player. Seterusnya, maritim India juga menjadi agenda utama yang memainkan peranan sebagai kesatuan geopolitik antara keselamatan negara ASEAN di Lautan Hindi yang membolehkan kerjasama daripada pihak India dan negara ASEAN yang lain. Kerana militer ASEAN menjaga sepadan-sepadan di setiap Laut Hindi. Seterusnya, menurut Narendra Modi, rantau Asia mempunyai banyak persamaan daripada perbezaan kerana rantau ini mempunyai nilai-nilai budaya agama dan mempunyai kolektif peratusan yang besar daripada jumlah penduduk global serantau Asia. Di sini Narendra Modi menunjukkan bahawa ASEAN ini tidak ada banyak perbezaan
iaitu kita semua adalah orang Asia dan perlu membantu antara satu sama lain, tidak kira walaupun lain negara ataupun berlainan agama dan bangsa sekalipun. India kaya dengan sumber asli dan hasil bumi. Pertama, India kaya dengan hasil sumber asli seperti bauksit, kromit, arang, biji besi, batu kapur, mangan, mica, gas asli, petroleum dan biji titanium. Yang kedua, India juga kaya dengan hasil tanaman seperti beras, gandum, kapas, tebu, ubi kentang, biji minyak dan teh. Yang seterusnya, kesemua hasil-hasil yang diperolehi oleh India ini mendatangkan hasil yang mampu memberangsangkan ekonomi India. Dengan ini mereka semua menggunakan kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan, yang telah menganugerahkan mereka dengan hasil bumi yang banyak dan pelbagai tanaman dan ubat-ubatan yang berada di sana, iaitu seperti herba, seperti biji titanium yang boleh digunakan untuk membina kereta, dengan membuat rangka-rangka besi dan sebagainya. India mempunyai tenaga kerja yang mencukupi, iaitu ini dengan mereka mempunyai jumlah penduduk yang terpadat, iaitu kedua terpadat, sebanyak 1000 juta lebih penduduk. Dan di sini mereka dapat banyak tenaga kerja. Seperti yang telah diketahui, seperti yang tadi saya cakap, mereka mempunyai penduduk yang ramai. India dilengkapi tenaga kerja yang sangat banyak di bahagian-bahagian seperti pertanian, bidang perindustrian dan bidang perkhidmatan. Di sini mereka bekerja secara kelompok dan secara beramai-ramai, dan dengan ini India mudah mendapatkan tenaga kerja yang ramai. Seterusnya, pembangunan di India dapat mengurangkan masa dan kos berikutan menggunakan tenaga kerja yang banyak dan hanya menggunakan tenaga buruh tempatan. Ini mereka dapat mengurangkan kos dan masa. Dengan jumlah yang ramai dan kos yang rendah, mereka dapat membangunkan negara mereka dengan cepat dan lebih pesat daripada negara-negara lain. Di situlah yang kita dapat lihat ekonomi India berkembang. India giat menjalankan aktiviti import dan ekspor. Pada tahun 2006, nilai ekspor dianggarkan bernilai USD 112 bilion, manakala import pula sekitar USD 187.9 bilion. Antara komoditi ekspor yang utama India ialah seperti tekstil, barang kemas, hasil kejuruteraan dan perisian. Di sini India terkenal dengan perisian-perisian yang mereka keluarkan untuk negara-negara lain dan untuk kegunaan negara mereka sendiri. Iaitu dengan ini banyak negara yang membeli perisian daripada negara mereka dan menggunakan perisian tersebut, dan menjadikan India sebagai negara yang mengeluarkan perisian dan negara yang maju. Manakala bahan yang menjadi import utama India ialah seperti minyak mentah, jentera, baja dan kimia. India mempunyai rakan dagang yang paling utama ialah Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, China dan United Arabian Emirates, iaitu negara-negara Arab Bersatu. Untuk pelancongan perubatan, India kebelakangan ini mengambil kesempatan terhadap sekumpulan besar orang yang berpendidikan tinggi dan fasih berbahasa Inggeris serta pakar-pakar yang terlatih dijadikan sebagai destinasi sumber penting untuk korporasi multinasional dan destinasi popular. Itu seperti yang kita tahu, kebanyakannya warga-warga Malaysia yang belajar menjadi doktor akan pergi ke sana untuk membuat mereka punya kajian. Dengan sumber yang banyak di sana, mereka dapat pelbagai ilmu yang bagus. Seterusnya, India juga merupakan pengekspor utama perisian dan juga perkhidmatan, kewangan, pendidikan dan teknologi. Dan seperti saya cakap tadi, India mempunyai teknologi yang amat baik buat masa sekarang. Seterusnya, kesan ekonomi kedua-dua buah negara terhadap Malaysia. Yang pertama, China. Sebahagian besarnya Malaysia amat bergantung terhadap industri ekspor dalam peningkatan ekonomi negara. Di sini dijelaskan Malaysia amat bergantung dengan ekspor negara China. Persaingan harga dari negara pengeluar lain maka akan memberi kesan yang kurang baik terhadap perkembangan ekonomi negara.
Implikasi negatifnya, apabila kos pengeluaran dan harga ekspor di China lebih rendah dan kompetitif berbanding dengan Malaysia, maka ekspor Malaysia akan mengalami kejatuhan. Ini disebabkan Malaysia hanya di bawah China. Jika China mempunyai kejatuhan ekonomi, maka Malaysia akan mengalami kejatuhan yang lebih teruk daripada China. Seterusnya, kos pengeluaran rendah di China menarik masuk modal FDI yang lebih besar jumlahnya berbanding Malaysia. Jika lebih serius, ekonomi Malaysia akan terbantu. Seperti anda lihat, ini merupakan jadual perdagangan Malaysia-China yang mula dari tahun 1970 hingga tahun 2001. India pula. India dijangkakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang besar dan di situ pelabur-pelabur dari Malaysia dapat merebut peluang tersebut. Di sini, pelabur-pelabur daripada Malaysia dapat merebut peluang untuk membantu industri-industri India dalam pada masa yang sama. Pelabur-pelabur dapat mengaut keuntungan sekali. Hubungan diplomatik di antara Malaysia dan India yang agak baik dan mampu membantu pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam pada masa yang sama. Di sini India dapat mengimport dan mengekspor banyak barang-barang daripada Malaysia dan barang-barang daripada India sendiri yang akan membantu negara kita untuk berkembang bersama-sama. Iaitu dengan ini kita dapat membuktikan bahawa Perdana Menteri India membuatkan tindak timur itu lebih menjadi dan lebih berkesan. Seterusnya, minyak sawit yang diimport dari Malaysia ke India juga merupakan salah satu kesan perdagangan dalam ekonomi yang kian meningkat. Iaitu macam seperti rakan saya cakap tadi, ekspor. Di sini, India mengekspor minyak sawit daripada Malaysia dengan kadar jumlah yang banyak dan besar daripada tahun ke tahun. Tetapi baru-baru ini, sebelum pilihan raya yang baru-baru ini, masa Tun Dr. Mahathir memerintah sebentar, ini menjadikan minyak sawit yang diekspor oleh India terbantuk seketika. Ini India memberhentikan seketika untuk mengekspor minyak sawit daripada negara kita. Dan seterusnya, buruh daripada India membantu Malaysia dengan memberikan tenaga kerja yang banyak dengan kadar kos yang rendah. Seperti yang kita lihat di bandar-bandar utama dan di mana-mana perindustrian, kebanyakannya banyak orang-orang asing yang bekerja dengan di negara kita. Di sini kita dapat menggunakan tenaga kerja yang ramai daripada India. Seperti yang saya terangkan sebelum ni, negara India mempunyai jumlah penduduk yang padat. Di situ kita dapat menarik ramai pekerja untuk membantu perindustrian dan teknologi serta pembangunan negara kita sendiri. Di situ sajalah pembentangan kami. Sekian, terima kasih.